sahasta demi sahasta. Akhirnya tuan-tuan, hari ini kita melihat seluruh bumi Palestin itu telah dikuasai oleh orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tuan-tuan, Masjidil Aqsa, tempat persinggahan Nabi kita dalam Isra wal Mi'raj, tempat Nabi transit itu juga telah pun berada di bawah genggaman orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Orang Yahudi dilaknat Allah. Dan tuan-tuan yang amat menjadikan kita pada tanggal 15 hari bulan Mei tahun 1948. Sejarah ni tuan-tuan kita ingat pada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 15 hari bulan Mei 1948 tuan-tuan, dengan rasminya diisytiharkan negara haram Israel di atas bumi umat Islam, bumi Palestin. Semenjak daripada hari itu kan tuan-tuan, hilangnya nama Palestin di atas peta dunia. Tak ada nama Palestin, negara Palestin hilang dalam peta dunia. Yang ada negara Israel, negara haram Israel. Dan pada hari itulah juga tuan-tuan, 15 Mei 1948, berkibarnya bendera Israel di atas bumi Palestin. Maka semenjak dari 1948 tuan-tuan sampai ke hari ini, kita memperingati Nakbah Palestin, musibah yang menimpa ke atas bumi umat Islam Palestin tuan-tuan. Hari ini dah 64 tahun bumi Palestin berada di bawah penguasaan, di bawah genggaman orang-orang Yahudi dan tentara Israel, laknatullah alaih, yang mereka membunuh umat Islam, mengusir umat Islam dari perkampungan mereka, rampas perkampungan umat Islam, bina penempatan perumahan-perumahan haram Israel, mereka buat 64 tahun. Sama ada kita mampu nak ambil semula atau tidak tuan-tuan, atas ini. Kalau tentera Salibiyah akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bangkit memimpin para tentera Islam, berperang tuan-tuan boleh ambil semula, kita yakin kalau umat Islam kembali balik kepada agama Allah, umat Islam berpegang teguh dengan Islam, menghayati Islam yang sebenar, takut mereka kepada Allah, berjuang mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin insya-Allah umat Islam boleh ambil semula bumi Palestin. Dan Nabi memberi jaminan dalam hadis, jika mana berperang tentera Islam dengan orang-orang Yahudi, dan orang Islam ini tidak berperang bukan atas dasar semangat kebangsaan asal dia apa-apa tidak, tapi atas semangat, atas dasar agama, maka akhirnya tuan-tuan Allah beri kemenangan, boleh mengalahkan orang Yahudi tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala bagi kemuliaan, bagi karamah orang Islam apabila orang Yahudi kalah, lari berselindung, bersembunyi di sebalik pokok, balik batu tuan-tuan, duduk berselindung, tiba-tiba tuan-tuan pokok batu boleh bercakap. Tiba-tiba pokok batu boleh bercakap. Nabi sebut dalam hadis dia, fayaqulul hajaru wasyajaru ya abdallah atau ya muslim hadza yahudi warai ta'ala. Batu boleh cakap tuan-tuan. Batu kata wahai hamba Allah, batu kata wahai si muslim, orang Islam. Dia sebut Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau kita hari ini orang Islam masih menjadi hamba-hamba kepada dunia, hamba-hamba berharta tuan-tuan, tak dapat lagi. Allah tak beri lagi tuan-tuan. Jika kita betul-betul menjadi hamba Allah, batu pokok bercakap, panggil ya Abdullah, wahai hamba Allah, mati. Ni orang Yahudi duduk sembunyi, duduk berselindung di sebalik aku, datang bunuh dia. Disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita yakin betul. Walaupun hari ini umat Islam berada dalam keadaan sangat lemah, negara-negara mereka ada yang masih dijajah. Bumi Kashmir, umat Islam Kashmir berjaya membebaskan wilayah mereka setiap hari. Saudara kita umat Islam di Kashmir dibunuh. Pejuang-pejuang Islam, penduduk Mindanao di Filipina tak boleh nak membebaskan bumi mereka, menghadapi kepungan tentera-tentera Kristian Filipina dibunuh di mana-mana saja. Bukan dalam bulan ini tuan-tuan, kalau kita betul-betul buka, kita berhati tuan-tuan, dalam bulan Juni tuan-tuan, bermula dari 3 hari bulan itu tuan-tuan, bagaimana berlaku pembunuhan terhadap umat Islam, saudara seakidah kita, di mana tuan-tuan, di Rohingya, di Myanmar. Kita buka di internet. Jumaat kemarin pun kita buat, kita hantar memorandum bantahan di hadapan kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur. Pemuda-pemuda umat Islam, sahabat-sahabat dan NGO Islam yang prihatin, sembahyang Jumaat, ke solat Jumaat tuan-tuan di Masjid Tamu Haji, kemudian bergerak tuan-tuan di hadapan ke hadapan kedutaan Myanmar, serah memorandum bantahan. Terkini yang dilaporkan tuan-tuan, lebih dari 150,000 umat Islam di Rohingya, umat Islam Rohingya di wilayah Arakan yang dibunuh.
2-3 hari lepas atau minggu lepas tuan-tuan, apabila Presiden Myanmar mengisytiharkan keadaan darurat, mengisytiharkan undang-undang darurat di wilayah Rakhine tuan-tuan, penduduk dia tak boleh nak keluar, dengan makanan tak ada, kalau keluar tuan-tuan, hak tembaknya dikatakan tentera kerajaan juga bersekongkol dengan etnik Rakhine yang beragama Buddha tuan-tuan, membunuh umat Islam Rohingya. 20 buah kampung lebih dah dibakar. 20 buah kampung tuan. Para yang Rohingya ni bukan banyak ni. Yang lari ke Bangladesh lebih ke 400 ribu. Yang duduk di Pakistan lebih ke 150 ribu. Yang duduk di Thailand pun ada, duduk di negara kita pun ada umat Islam di umat Islam Rohingya ni bukan lebih pada dipanggil lebih ke 40 ribu pelarian Rohingya yang berada di bumi Malaysia tuan. Besok hari Ahad saya dipahamkan selepas solat Zuhur akan dibuat sembahyang hajat tuan-tuan bersama-sama dengan umat Islam Rohingya ni di Masjid Negara. Besok. Sebab itu kita kena perhati. Ini masalah ummah. Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Sesiapa yang tak peduli, sesiapa yang tidak menghiraukan, siapa-siapa yang tak peka, sesiapa yang tak sensitif dengan urusan umat Islam, Nabi kata falaysa minhum, dia bukan di kalangan orang Islam. Kita tak mengaku sebagai umat. Kita kena ada perasaan. Dan rasa sakit yang kita tuan-tuan apabila saudara kita disakiti. Ada perasaan. Sebab Nabi kita perumpamaan orang Islam dengan saudara dia seumpama satu jasad. Seumpama satu jasad tuan-tuan. Kalau satu jasad kita tuan-tuan, Nabi kata mana-mana anggota yang sakit, seluruh jasad akan rasa sakit. Kaki kita terpijak paku, kaki kita kena kacau tuan-tuan, sakit. Berdenyut kaki, bukan kaki saja sakit tuan-tuan, seluruh anggota tubuh badan kita sakit. Sakit gigi yang sakit tuan-tuan. Kepala pening. Naik sampai kepala. Anak di sini rumah pun adalah anak kena marah. Ayam berpokok ke rumah pun ayam kena sembelih. Sebab sakit gigi. Sakit gigi tuan-tuan. Jadi seluruh anggota akan rasa sakit. Itu juga dengan umat Islam. Saudara kita di mana-mana saja, kalau dia zalimi, dia aniaya, dibunuh, maka kita kena rasa sakit, kena rasa sensitif, kena bangkit. Sejarah telah mencatatkan bagaimana Islam, bagaimana mulia umat Islam di zaman kerajaan Abbasiyah, Sultan Muqtasim, Khalifah Muqtasim. Seorang muslimah dihina, ternampak aurat dia bila kain pijak di perkampungan yang dikenali dengan apa ni? Tak ingat. Dalam tidak tarikh itu yang kita baca. Muqtasim hantar tentera perang tu mengembalikan marah seorang muslimah bila dihina. Itu masa zaman keagungan kegelangan Islam yang berada di bawah khalifah kerajaan Utsmani. Hari ini kita kena yakin kalau kita kembali balik kepada agama Allah, kita bersatu atas nama agama Allah, berjuang kita pada jalan Allah fisabilillah, insya-Allah. Bagaimana Allah Taala muliakan umat sebelum daripada kita, para sahabat tabi'in, maka kita juga pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang saya sebut, dua tempat yang Allah rakam dalam Al-Quran dalam surah Isra, daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan dua tempat ini sangat penting. Dia di antara tempat suci umat Islam. Yang kita ingat Masjidil Haram saya tempat suci, kita boleh pergi buat umrah, disembahyang di situ tuan-tuan. Dan kita ingat Masjid Nabawi saja tempat suci umat Islam, disembahyang perintah yang dilakukan oleh Allah. Tapi tuan-tuan, satu lagi tempat suci kita, Masjidil Aqsa, yang hari ini kita belum berjaya bebaskan bumi itu daripada cengkaman orang Yahudi. Kelebihan dia tuan-tuan. Masjidil Haram, satu rakaat kita sembahyang. Di Masjidil Haram tuan-tuan, satu rakaat kita sembahyang. Allah Ta'ala ganda seumpama kita sembahyang 100,000 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi tuan-tuan, di Madinah, satu rakaat kita sembahyang. Di Masjid Nabawi, Allah ganda orang lebih kelebihan tuan-tuan, seumpama kita sembahyang, seumpama kita dapat 1,000 rakaat. Satu rakaat dia. Di Masjid Al-Aqsa, satu rakaat tuan-tuan, Allah ganda 500. Itu kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya sebut masa sikit, kemuncak daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini, Allah memfardukan air sembahyang. Kena saya sebut. Sembahyang tuan-tuan kita kena jaga. Jaga sembahyang kita baik-baik, jaga sembahyang anak-anak kita. Sebab sembahyang ni suatu kewajipan yang sangat berat dan Allah marah, Allah murka. Bahkan Allah akan campak orang yang meninggalkan sembahyang dalam neraka. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita jauhkan diri kita, supaya kita pelihara diri kita dan anak-anak kita daripada neraka,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu, kata Allah, dan peliharalah seluruh ahli keluarga kamu dari neraka. Tuan-tuan, bagaimana kita nak jaga diri kita? Bagaimana kita nak jaga anak-anak isteri kita dari neraka ni? Dijauhkan daripada neraka. Nak pelihara diri kita supaya kita tak ditampak neraka. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena sembahyang. Kena sembahyang. Sebab tuan-tuan, calon yang pertama yang Allah beban masuk dalam neraka ni orang yang meninggalkan sembahyang.